Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Thumma ila khususan ruh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu al-bari wa qaddasallahu sirruh. Thumma ila khususan ruh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ahmad Fahmi Ibn Zamzam An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala alaihi wa qaddasallahu sirruh. Thumma ila khususan ruh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Babakhirul Anwar Ibn Syafi'i hafizahullahu ta'ala wa mata'ana Allah bisihhatih. Thumma ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil qabul wa husulil ma'mul wa biniyati shifa'i min kullil amrad wa biniyati qada'i hawaijid dunya wal akhirah wa biniyati fawzi bihusnil khatimah 'indal maut. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wa 'amala bihi wa nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al zahirana muzayyanan bisyari'ah wa batinana muhalla bitariqah kay tusyriku alaina anwarul haqiqah waj'al ma'ani syajarati la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah thabitatan rasikhatan fi qulubina wa asrarina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik serta hidayah daripada Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita dan menghimpunkan kita pada ketika ini di dalam majlis ilmu yang barakah di dalam bulan Syawal, dan selepas dan kita baru saja melepasi Madrasatul Ramadan. Moga-moga nafsu kita bertambah elok daripada sebelum ini, dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menyempurnakan puasa 6 sunat, puasa sunat 6 pada bulan Syawal ni, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal-amal yang kita lakukan dapat jadi bantuan dan bekalan
serta pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala alaih wa qaddasallahu sirruh, yang diterjemahkan oleh Fadilatul Ustaz Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu ta'ala alaih wa qaddasallahu sirruh. Jadi saya nak tanya, kita nak sambung kat mana ni? Muka surat berapa adik? 38. Muka surat 38. Ada adab yang batin, iya ke? Ada adab yang zahir? Ada adab zahir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. فقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في دارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, adapun adab-adab yang zahir itu iaitu, baik, kita masih lagi di dalam nasihat ke-16, iaitu Al-Imam mengajar kita ataupun mengarahkan kita ataupun menunjuk jalan kepada kita supaya kita mencari guru yang mursyid untuk membimbing kita, membimbing untuk kita berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Guru yang mursyid ini iaitu guru yang dapat menunjuk kepada kita jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan guru yang dapat mentarbiyah nafsu kita sehinggalah nafsu kita itu menjadi elok dan menjadi jernih, seperti makna yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang nafsu ataupun ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh yang berjiwa tenang, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba dia dah mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan gembira, dalam keadaan kita seronok nak berjumpa Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala juga meridai kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan kelompok hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Jadi peringkat ruh kita ataupun nafsu kita yang bermula daripada nafsu amaratu bisu, nafsu yang jahat yang sentiasa mengajak kita melakukan kejahatan, perlulah kita bersihkan sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Barulah kita gembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana hidup di dunia ini telah kita puaskan dengan ibadah yang suci, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pihak Allah Subhanahu wa taala juga redha untuk bertemu dengan kita, maka Allah taala mengaku kita sebagai hamba-Nya dan Allah taala menganugerahkan kita dengan syurga-Nya. Iaitu apabila seseorang hamba itu bernafsu mutmainnah. Jadi proses daripada amaratu bisu nak ke mutmainnah itu hendaklah dipimpin, ataupun hanya boleh dipimpin ataupun diajar ataupun ditunjuk jalan kepada kita untuk menyucikan nafsu itu oleh guru yang sampai kepada darjat guru yang mursyid. Bagaimana mengenali guru yang mursyid? Kita dah mengaji sebelum ni, dan malam ni masuk pula tentang adab-adab yang zahir, adab-adab luaran di antara kita murid dengan guru kita. Kerana dengan adab inilah yang akan menyempurnakan barakah ilmu dan amal kepada diri kita. Sekiranya kita menuntut ilmu ataupun berguru dengan ketiadaan adab yang zahir dan juga ketiadaan adab yang batin, maka sama sekali kita tidak akan dapat mendapat habuan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu keberkatan ilmu.
keberkatan ilmu ia hanyalah amal. Karena ilmu ini bukanlah boleh ditukar ganti dengan mata wang, duit ringgit. Nak menterjemahkan kesempurnaan ilmu kita, nak menterjemahkan kebaikan ilmu kita, nak menterjemahkan kemuliaan ilmu kita, iaitu dengan amal. Setiap ilmu yang kita tuntut dapat membentuk kita beramal dengan ilmu tersebut, iaitu apabila seseorang tu telah sempurna adab dia dengan guru. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu tetapi tidak mampu untuk beramal. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu tetapi tidak mampu menyempurnakan amal kerana kekurangan adab dengan gurunya. Apabila kita bertemu dengan guru yang mursyid, guru yang dapat membimbing kita, yang cukup syaratnya, yang paling penting kita tekankan iaitu adab-adab yang zahir dan adab-adab yang batin, supaya perjalanan kita menuju ke hadrat Allah Ta'ala, supaya ibadat-ibadat yang kita pelajari, supaya proses penyucian rohani kita akan berhasil, akan berjaya, akan mendatangkan manfaat kepada diri kita. Baik. Jadi wajib kita mengetahui adab-adab yang zahir dan juga adab-adab yang batin untuk mendapat kebaikan kedudukan di sisi guru kita dan juga kebaikan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertambah ma'rifah seseorang murid ataupun salik melainkan setelah dia menyempurnakan adab dia kepada gurunya. Tidak akan bertambah ma'rifah seseorang murid melainkan Allah Subhanahu wa taala menambah ma'rifah terlebih dahulu kepada gurunya. Jadi muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, mari kita tumpukan perhatian kita tentang adab-adab yang zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu taala, adapun adab-adab yang zahir itu iaitu pertama, bahawa ia murid ataupun salik jangan sama sekali bertengkar dengannya, dengan guru yang mursyid tersebut, dan jangan pula suka berhujah melawannya, guru tersebut, pada apa jua masalah. Apa jua masalah yang kita pelajari ataupun kita ketahui, tak boleh bertengkar tu walaupun ia mengetahui salah sesuatu masalah pada zahir. Iaitu apabila kita dengan guru kita, apabila kita mengetahui sesuatu kesalahan pada zahir guru kita, janganlah kita bertengkar dengan guru kita. Janganlah kita bermasam muka dengan guru kita. Kerana apa? Kerana bertengkar dengan guru ini tidak mendapat kebaikan apa-apa pun, tidak akan mendapat sedikit pun kebaikan, sama ada kebaikan nisbah pahala akhirat dan juga kebaikan nisbah manfaat yang kita akan dapat. Sekiranya kita dapati sesuatu kesalahan yang tidak bersangkut paut dengan akidah, yang tidak bersangkut paut tentang perkara-perkara yang asas dalam fiqhiyah, berlaku kepada guru kita, janganlah kita bertengkar dengan dia, dengan kita keraskan suara kita, dengan kita tunjukkan tidak puas hati kita kepada guru kita ataupun guru yang mursyid tadi, ataupun kita berhujah membawa pendapat-pendapat yang lain untuk mengalahkan guru yang memimpin kita tersebut. Kerana apa? Ia merupakan satu kesalahan daripada sudut adab. Sekiranya kesalahan-kesalahan seperti sembahyang contohnya, kesilapan-kesilapan di dalam ibadat fardu ain yang dilakukan oleh guru kita dengan tidak sengaja, maka hendaklah kita menegur dengan penuh adab sopan santun. Maka hendaklah kita menegur dengan niat yang ikhlas. Kerana apa? Kerana hendak menolong ataupun hendak mengelokkan ibadat sesama muslim. Bukanlah kita gunakan suara yang keras ataupun perkataan-perkataan yang menghina guru yang mursyid tersebut yang membimbing kita. Jadi bertengkar dengan guru yang mursyid ini merupakan kesalahan adab yang cukup besar. Kalau saya lah dari sudut pengalaman, kita banyak
kita nampak perkara-perkara ni, yang mana seseorang murid itu memang dari segi pencapaian dia cukup hebat. Matan alfiah tu Allah duk di lidah, orang panggil hafal tu. Apa matan yang dia tak hafal, tetapi jahat adab dia dengan guru, cara perkataan, kadang-kadang guru duk mengajar, dia komplain kat belakang, baris tak kena ke apa ke, sedangkan guru dia sampai kepada darjat guru yang mursyid. Akhirnya bawa lori, dia tak boleh mengajar. Kita mengaji agama ni, kalau kita tak boleh mengajar, fail lah. Kita mengaji agama, boleh nak jadi engineer, boleh nak jadi doktor, tapi mengajar tak boleh tinggal. Mengajar masyarakat baca kitab. Kalau kita tak mengajar, dengan kita mengaji agama, mengaji kitab, apa saja daripada sejenis ilmu agama, tiba-tiba kita pergi kerja hal lain, minta maaf cakap hina lah. Tuhan bagi ilmu akhirat kat kita, kita pergi pesah bab dunia. Banyak yang terjadi macam ni kerana adab dengan guru tak jaga, minta maaf cakap. Bukan diri kita tu hina, tapi akhirat, ilmu akhirat nak banding dengan perkara dunia. Takkan kita nak kata perkara dunia tu elok daripada perkara akhirat, mana boleh. Salah. Kita masuk jurusan ilmu agama, kita duduk dalam pengajian ilmu agama, natijah dia apa dia? Baca kitab, mengajak masyarakat. Tuhan akan tumpahkan rezeki kita yang tak tahu banyak mana, sampai tak layak nak tepih. Silap-silap boleh tambah bini, kan? Melalui cara kita mengajak, cara kita menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kebanyakan daripada murid-murid, pelajar-pelajar sangkut dalam masalah ni, yang paling besarnya iaitu apa dia? Iaitu kerana adab dengan guru tak jaga. Adab dengan guru yang mursyid lebih-lebih lagi. Tak sampai dia ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Adab dalam bahagian mana? Mengkritik guru. Baca tak kena. Ada huruf ja pasal apa, baca dengan nasab. Okay, contohnya. Kalau siapa-siapa mengaji kat Tok Gucik, dia mengaji kat Tok Gucik baca Ya'anatul Talibin tu, majrur baca nasab. Kan nak kira baris. Kalau nak kira baris, dia baca tapi terjemah kena. Terjemah sebiji. Baca baris tu bukan dia tak arti nahu. Dia tok guru mengaji kat Tok Kenali, mengaji kat Syekh Fahim, mengaji kat Tok Bermin, ulama yang besar-besar yang mengajar dia. Takkan dia tak mengaji nahu, takkan dia tak arti nahu, saraf. Jumlah pengajian dia sampai 40 tahun lebih, takkan dia tak arti bahasa Arab. Tapi apabila dia mengajar tu, kerana apa? Kerana dia mengajar fiqh tu, dia nak suruh murid dia hanya tumpu pada masalah fiqh. Ada kawan pergi tegur, Tok Guru ni jar majrur Tok Guru. Tok Guru tengok dia, Tok Guru tanya, hang nak mengaji nahu kah, hang nak mengaji fiqh? Dia tanya balik, mengaji fiqh Tok Guru. Duk sengak, dia kata. Jadi Tok Guru baca kadang-kadang baris dia tak jaga. Dia lah almarhum Tunku Cicik lah. Kerana apa? Kerana dia nak suruh anak murid dia fokus pada satu ilmu, iaitu fiqh. Itu tujuan dia. Jadi apabila kita mengetahui sesuatu kesalahan pada zahir seorang guru yang sampai kepada martabat guru mursyid, hendaklah kita ihtimal terlebih dahulu kepada sesuatu yang baik. Baik, itu yang pertama. Keduanya, jangan ia bersegera meletakkan kain sejadah di hadapannya, di hadapan guru tu. Kita bawa kain ridak tu kan. Kalau kita berjalan-jalan dengan guru kita, apabila nak duduk, jangan kita hamparkan kain kita dulu. Biar dia duduk dulu. Agama kita sampai teratu jaga dengan guru. Memuliakan guru ni, guru, terutama guru yang mursyid yang sampai kepada darjat wali ni, adalah tuntutan agama. Apabila kita orang-orang Islam tak memuliakan guru dengan adab-adab sebegini yang diajarkan macam ni, agama kita akan jadi lekeh. Tuhan akan cabut. Tapi dengan syaratlah guru-guru yang benar-benar bertakwa dengan Allah dan beramal dengan ilmu. Yang tu nampak pada diri dia akhlak-akhlak
akhlak-akhlak meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu adab yang zahir lagi, apabila kita duduk dengan guru, biar dia duduk dulu. Jangan kita hamparkan kain sejadah kita, kain ridak kita tu terlebih dahulu daripada dia. Kecuali pada waktu hendak menunaikan sembahyang fardu. Kita nak sembahyang, yang tu tak apalah, kerana tujuan kita nak sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia telah selesai sembahyang, maka hendaklah ia segera angkat kain tu. Jadi angkat dia macam mana? Kita pegang kain tu, letak atas paha kita. Kita duduk tasyahud akhir tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebagai tanda penghormatan kita dengan guru tu, nak memuliakan dia kerana dia Allah Ta'ala bagi kelebihan dari sudut ilmu, dari sudut maqam dan sebagainya. Kita pegang kain ridak kita tu, kain sejadah kita, lipat letak atas paha kita. Itu cara yang diajarkan oleh guru-guru kita suatu ketika dulu. Ada adab yang ditekan oleh guru-guru kita kepada penuntut-penuntut ilmu dan juga orang-orang yang nak menuju jalan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jaga sampai tahun ni. Kalau sekarang ni belunjuk. Sini alhamdulillah lah, tak kan. Kalau saya tak apa, tuan-tuan nak belunjuk pun tak apa, saya tak ada masalah. Kesian kat tuan-tuan lah. Yang tu belunjuk, kalau kita duk mengajar di setengah-setengah masjid kan, dia tak berimpun dah seperti mana orang-orang dulu mengaji. Dia tak duduk apa-apa, dia tak tunjuk kata kita hendak berhajat kepada ilmu. Kita mai kadang-kadang ni menuntut ilmu ni bukan saya kata kat orang sini, kan. Ni saya tak kata kat siapa-siapa, tapi pengalaman kita apabila duduk bersembang dengan orang belah Kedah, orang belah Kuala Lumpur, tak ada masalah, okey semua. Kadang-kadang kita dah tak ada nak buat apa, kita cari masjid, kita main mengaji. Kerana apa? Kerana tak ada apa nak buat. Nak pesah dengan bini pun dia dah tua dah, tengok pun tak apa nak lalu. Kan, kita tengok gigi tak ada, lepas tu makan sirih pula. Siapa pun tak nak. Habis itu masjid lah. Mana ustaz tahu, depa abang. Depa pun tak sekat, dua abang kita belah Kedah. Kan. Yang tu yang sebahagiannya pasal apa? Main masjid, main mengaji apa semua. Pasal tak boleh nak menikah dua. Kan, hak yang ada tu monopos, yang kita tu kuat lagi, berkenan orang tak mau pasal tua. Habis tu masjid mai duk belengung, kan. Apabila jadi macam tu, dia jadi macam-macam. Dia belunjuk kat tok guru kan, dia duk tunggu tok guru nak buat lawak. Kalau lama sikit dia lenguh pinggang, macam-macam lah. Jadi apabila keadaan macam tu jadi, kita yang berkelakuan seperti itu dengan niat yang tersebut adalah tergolong daripada orang yang tak menyempurnakan adab dengan guru. Payah Tuhan nak beri, ataupun Tuhan tak beri, kebaikan dari apa, dari apa perbuatan kita tu. Jadi pelajar-pelajar sekalian, jaga benda-benda ni. Guru yang mengajar kita menghafal Al-Quran ataupun mengajar huruf-huruf Al-Quran, kalau dia masuk sini, bukan dalam majlis ilmu, dia masuk berdiri. Selepas habis daripada sembahyang, dia bagi salam, dia ajak kita Quran, dia suruh kita hafal Quran, dia bimbing kita dengan Quran, lipat kain sejadah, ajak diri kita. Dengan sebab kita duk buat macam ni lah, berkat ilmu yang kita mengaji, berkat Quran yang kita hafal. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala ketiga, jangan ia memperbanyakkan sembahyang sunat di hadapannya, di hadapan guru. Ini salah satu adab yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala alaih. Kerana apa? Kerana orang yang permulaan di dalam jalan salik ataupun salikin ataupun jalan menyucian jiwa ni, apabila dia beribadat di hadapan guru dia, sukar untuk dia ikhlas. Dia ada gharat, ada sesuatu di dalam hati dia. Jadi apabila kita nak memperbanyakkan sembahyang sunat, biar di belakang guru. Guru duduk depan, kita di belakang, tak apa.
Ini salah satu adab untuk memuliakan guru yang mursyid, guru-guru yang kita mengaji. Baik. Kemudian keempat, hendaklah ia mengamalkan apa-apa yang disuruh oleh gurunya dengan qadar kemampuannya, bukan qadar kemampuan guru. Apabila guru kita menyuruh kita melakukan sesuatu daripada amalan-amalan, daripada pekerjaan-pekerjaan, kita buat seikhlas hati kita mengikut qadar kemampuan kita. Kerana sekiranya kita memaksa diri kita untuk melakukan melebihi kemampuan kita, maka dia tak akan lama. Dia tak akan lama. Apabila guru kita suruh kita berzikir dengan bilangan-bilangan yang tertentu, maka kita lakukan mengikut kemampuan kita, sedikit, sedikit, sedikit. Apabila guru kita memberi kita satu menyuruh kita dengan sesuatu perkara, maka hendaklah kita amalkan mengikut qadar kemampuan kita. Tinggal terus tak boleh, tak beramal. Nak beramal laju sangat pun tak boleh. Baik. Itu adalah antara adab-adab yang zahir yang dipilih oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala alaih untuk kita laksanakan yang dinamakan adab-adab yang zahir. Adab-adab yang zahir. Apabila kita melakukan ataupun mengamalkan adab-adab yang zahir seperti mana yang disuruh ataupun yang diceritakan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, maka kita ini akan jadi orang yang terpilih, orang yang menyempurnakan adab dengan guru. Apabila kita dah sempurna adab dengan guru kita, maka pada ketika itu barulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pemberian yang banyak kepada seseorang murid tadi. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, adapun ada adab yang batin pula, bahagian dalaman. Tadi ada adab yang zahir, ini ada adab yang batin, adab bahagian dalaman ataupun ada adab yang bangsa hati, di dalam hati kita. Pertama, segala sesuatu yang ia dengar daripada gurunya, apa-apa yang dia dengar dari guru dia dan telah diterimanya pada zahir. Pada zahir kita dah terima dah. Maka jangan sesekali ia mengingkarkan pada batinnya, pada hati dia. Apa-apa yang diterangkan oleh guru kita ataupun diajarkan oleh guru kita ataupun perkataan-perkataan yang datang daripada guru yang mursyid ini, apabila kita hangguk kepala setuju, maka hati kita juga kena mengakui kebenaran perkataan tersebut. Ingkar dengan hati ini lebih bahaya daripada ingkar dengan zahir. Ingkar dengan zahir, orang tahu kita inat, orang tahu kita bedok, orang tahu kita ketegang. Jadi ada ubat nak perbetui hak yang ingkar dengan mulut ni. Adapun dengan hati, orang tak tahu. Kata ketegang tu duduk di dalam hati, makin lama dia makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Belajar menerima perkataan guru dengan hati paling susah. Tu paling susah. Contohnya berlaku kepada salah seorang daripada sahabat isteri saya waktu dia mengaji dengan Pondok Tuan Husin Tuan Kedah tu. Mengaji dengan anak Tuan Ahmad. Anak Tuan Ahmad. Tuan Ahmad ni anak Tuan Husin Tuan Kedah. Tuan Husin Tuan Kedah ni pengarang kitab Hidayatul Subian tu. Ulama besar dari Kedah lah. Anak dia Tok Guru besar Tuan Ahmad buka pondok di Kepala Batah Pulau Pinang. Bukan Kepala Batah belah tu, 14 seberang ni. Pulau Batah. Jadi isteri saya dia mengaji situ. Jadi yang mengajak mereka ni anak-anak Tuan Guru Haji Ahmad ataupun Tuan Ahmad. Alim-alim, orang sakan-sakan keturunan ulama. Ada seorang sahabat dia yang juga sepupu bini. Dia mengaji 2 tahun. Kemudian kak ipar saya duk mengaji situ, dia nak pergi ke Mesir kerana dah dapat senawi apa tah, kita pun tak tahu. Jadi sepupu ni dia nak ikut kak ipar pasal baik. Apa kata tok guru dia, jangan, dia kata mengaji sini dulu. Mengaji di tempat ni dulu sampai dah boleh baru pi. Dia hangguk tapi dalam hati ingkar, tak mau tak syok dah mengaji pasal kok poh tak ada. Jadi lari daripada pondok sembunyi-sembunyi pi mengaji kat Madewa pasal nak pi Mesir. Termasuk mem saya tu, tapi dia dia tengok-tengok tak boleh pi, dia sambung mengaji balik. Sebaik dia.
Kemudian apa jadi? Pi ke Mesir, lulus pi ke Mesir. Duduk berapa tahun? 2 tahun. Duduk setahun. Setahun duduk sana tak boleh pergi dah. Pasal ilmu tak cukup. Lelah balik. Balik-balik dapat kat boy dia, lah agama pi ke mana, hok nu pi ke mana tah. Tu. Ingkar pada yang batin. No? Jangan. Tunggu dia nampak. Banyak orang mai jumpa. No? Kadang-kadang dia nak mengajak kita. Cara mengajak anak dia. Tapi dia nak hantar kita. Minta maaf, saya bukan something ni. Nak serta betul. Nak didik dalam bidang agama, dia 100% belain daripada didik bidang akademik. Belain. Saya akademik, saya mengaji sampai form 6. Masuk UiTM. Dulu ITM seminggu lari pasal kawan tak ada. Lepas tu masuk. Adalah universiti sat. Tak minat. Kan? Mungkin Tuhan nak masuk pondok. No? Jadi saya reti bidang akademik. Taklah reti sungguh macam tuan-tuan. Tuan-tuan lagi reti pada saya. Tapi belain langit bumi. Tambah-tambah pengajian di madrasah ataupun yang dinamakan pondok, pengajian secara talaki, lagi belain. Waktu saya masuk ke pondok dulu, nak cerita cakap guru ni tak boleh lawan. Depa ni pengalaman depa ni berjuta lagi sakan pada kita. No? Saya masuk pondok Tuan Guru Haji Zakaria. Pondok ada Jangguih. Tuan Guru Haji Zakaria ni ulama besar, ulama Mekah. No? Ulama Mekah mengaji di Masjidil Haram. Mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati tu. Orang yang alim, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir mengaji kat Padang mengaji kat Syed Alawi. Syed Alawi mengaji Syed Abbas, antara guru utama mereka. Itu sanad pengajian saya lah. Saya, Baba Khairul Anwar, kemudian Tuan Guru Haji Zakaria. Saya mengaji sekali dengan Baba Khairul, dengan Tuan Guru Haji Zakaria, tapi saya hazaf nama saya pasal tak boleh lah. Ada Tok Guru kita, Baba Khairul. Kita ambil bawah. Kita mengaji kat Baba Khairul. No? Yang tu. Baik. Jadi Palang Zakaria, no? Guru ni, yang kata guru ni, arwah Palang Zakaria ni, no? Apabila saya masuk ke pondok tu, no? Cara didikan dia lain, sejuta lain daripada akademik. Dia mendidik anak murid dia dengan diri dia, dia tunjuk akhlak dia. Kita cari salah dia tak jumpa. Masuk surau nak cari kaki kiri tak ada, tak pernah jumpa. Tak tahu kot ada silap, tapi tak ada, tak pernah nampak. Makan ni pegang dengan tangan kiri, tak pernah tengok. Makan pegang camcam dengan tangan kiri, sampai saya lekat lah. Tu sebab tu saya tak suka pergi majlis-majlis orang kaya-kaya, sebab saya akan pegang tangan kanan, ambil camcam. Dia pun pegang tangan kiri. Dia pun mau kan, ambil tangan basuh tek duk pegang. Kita tak mau. Saya tolak. Orang datuk tu panggil kan, saya tolak. Kes dia antaranya sebab saya guna semua tangan kanan. No? Yang tu. Lagi apabila kita pegang dengan tangan kanan, camca tu mungkin ada kotoran sikit, dia lekat tu, dia pun dah tak ambil, dia pun rasa jijik dengan makanan yang dia pun masak. Pelik tak? Kan? Kalau take tak apa. Kan? Ni makanan yang dia masak, lekat bekas orang lain yang juga anak Adam yang bukan bangkai, dia berasa pancing, orang panggil. Pelik, nafsu pelik tu. No? Apa yang Tok Guru kata, masuk mengaji pondok ni paling tidaknya boleh jadi tok siap masjid. Lama saya fikir, takkan target Tok Guru ni rendah sampai tu. Kalau kita masuk universiti, target tinggi lah. No? Sekurang-kurangnya kamu dapat ni, dapat tu sekurang-kurangnya pointer dia memang cayak ayat telinga lah orang panggil. Tapi Tok Guru pondok ni dia letak sekurang-kurangnya, no, kita masuknya jadi apa dia? Kita duk jadi tok siap masjid. Yang tu cukup belain. Pasal apa yang Tok Guru letak yang tu? Yang tu martabat paling lekeh. Maksudnya dia ikat, dia tambat anak murid dia tu dengan agama. Jangan duk pi kok lain. Hampa mengaji pondok ni, hampa cari masjid surau untuk khidmat. No? Kita mengaji agama, apa jurusan kita, cari agama juga untuk kita khidmat. Yang tu. Jadi malakah pemikiran dia lain. No? Sebab itulah apa-apa yang diperintahkan oleh guru tu, no?
kita jangan engkar pada zahir dan juga pada batin. Lain. Tambah-tambah guru yang sampai kepada darjat wali. Jadi apabila kita masuk pondok tu, banyaklah duduk dalam kepala dengan ilmu ekonominya, dengan ilmu apa lagi, dengan ilmu matematik tambahannya, dengan bahasa Inggerisnya, dengan bahasa lah. Jadi nak menguasai ilmu agama tu jadi kena wujudkan partition yang lain dalam akal ni. Nak kena masuk sebab cara pengajian dia lain. Kena menghafal matan dan sebagainya. Cara nak memahaminya lain. Kaedah pengajiannya, dobitnya lain. Tak sama dengan kita mengaji dulu. Sampai saya tak boleh nak ambil ilmu tu. Kemudian kita pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru kata apa? Minta Allah Ta'ala cabut ilmu yang lama ganti dengan baru. Lepas tu baca Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri. Banyak orang dah ambil betul ni nak jawab soalan SPM. Sebenarnya doa ni nak bagi hati budak lembut dan jadi baik. Dan juga nak bagi doa hati kita tu jadi hati yang tonih, hati yang elok, tak mau buat maksiat. Boleh nak ambil, nak jawab nak SPM tu. Bagus, tapi yang lebih manfaat iaitu kita berdoa dengan niat nak minta nafsu kita, hati kita jadi hati yang patuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan takat lulus SPM. Dia suruh amal itu dalam masa 21 hari. Kemudian cukup 21 hari, apabila bangkit tidur, hari yang pertama saya terlupa banyak pronoun ataupun perkataan dalam bahasa Inggeris. Kalau dulu kat tempat kerja kita terpaksa guna bahasa Inggeris sebab engineer saya orang Ireland. Tak boleh nak bercakap. Apabila kita dah terlupa dengan bahasa-bahasa tu, baru dia masuk bahasa Arab. Mufradat dia lain, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang orang datang pada kita, ustaz, saya nak hantar anak ni 2 tahun, lepas tu saya nak bawa dia masuk SPM apa. Dia ajak kita, padahal dia suruh kita mengaji. Kita mengajak anak dia. Kita pun kata minta maaf lah, saya tak terima anak tu ada. Jadi apabila kita tengok seorang guru tu berkemampuan untuk mendidik, yakni dia baca kita, dia mengajak, dia boleh bentuk anak kita jadi baik, jadi mahir, jadi pandai, jadi alim, jangan ajak dia reti. Kalau pergi ke ma'had saya, cara menghafal tengah panas. Pukul 9 pagi semua keluar, okey. Matan apa kali ni kita nak hafal? Safinatun Najah. Okey, hafal. Siapa yang tak boleh, lama dia duduk tengah panas. Sebab tu saya larang sungguh-sungguh mak pak mai waktu pagi, kalau nak mai petang. Sehari dia nampak anak dia duduk pap tengah panas. Tapi semua pelajar boleh. Alhamdulillah. Jadi apabila kita tengok guru kita, sesuatu perkataan, arahan apa semua, kita patuh zahir dan batin. Kerana apa? Kerana guru-guru ni ada. Kalau sekarang ni kita kata ada lah, masih ada guru-guru yang pagi-pagi dia baki awal, ketika sujud dia minta Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati anak murid dia tu dengan kebaikan. Kalau dulu semua guru macam tu, kalau lah ada guru yang macam tu. Pasal apa? Pasal banyak guru yang tak macam tu sekarang ni. Baik, kemudian jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan. Jangan mengingkari pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan, kerana yang tu satu adab yang tidak baik, supaya ia terselamat daripada tanda orang yang munafik. Orang yang munafik ini zahirnya lain, batinnya lain. Salah satu cara kita nak mendidik hati kita untuk mencintai agama. Nak cinta agama, kena cinta ilmu agama. Takkan cinta pada agama melainkan cinta pada ilmu ni dulu. Sebab agama ni di sini. Kat kedai kopi tu apa dia orang panggil? Orang buat apa? Minum ayak. Kat emporium tu ataupun pasar raya tu panggil apa? Membeli belah. Sini panggil apa? Orang menuntut ilmu agama. Agama tu ni, sini. Yang kata agama Islam tu apa dia? Bukan dari segi tarikh lah, dari segi keadaan dia. Sini kita tengah beramal dengan ajaran agama. Sehari sembahyang Isya, di sini berlaku, di sini agama tu. Di sini tidak berlaku penzinaan, di sini tidak berlaku rompakan, di sini tidak berlakunya penipuan,
Di sini kita ambil ilmu. Nak menghormati, menyanjungi agama, mesti kena mencintai ilmu agama dulu. Tu jalan dia. Tak cinta ilmu, tak ada lah agama Islam. Sebab tu salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak cabut agama daripada muka bumi ni, Tuhan matikan ilmu dia dengan Tuhan matikan ulama. Kemudian nak cinta ilmu, kena cinta orang yang menyampaikan ilmu, orang yang Allah Taala berikan ilmu. Yakni orang yang beramal dengan ilmu lah, orang yang ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Tu cara kita nak didik hati mencintai agama. Kalau kita nak mencintai agama bukan dengan jalan ni, step ni, dia tak boleh nak pergi, tuan-tuan. Kita bangkit sembahyang tahajud, kita baca Quran banyak dengan harapan agar kita mencintai agama, tak akan dapat. Kerana agama itu dicintai dengan ilmu dia. Tu. Ilmu nak sembahyang tahajud, ilmu nak baca apa yang sesuai dalam sembahyang tahajud. Nak mencintai ilmu, tak dapat tidak kena cinta dengan ulama lah. Sebab tu ulama ni adalah aset yang penting dalam agama kita. Tiap-tiap tahun kita kena produce, kena buat keluar ulama yang mahir sungguh-sungguh, kena ada kilang supaya ilmu tu tak mati dan supaya agama ni tak hilang. Jadi salah satu daripada alamat orang munafik ini iaitu apa dia? Iaitu zahirnya lain, hatinya lain. Jadi apabila kita berjumpa dengan guru yang mursyid, kita nak elakkan diri kita bersifat dengan orang yang munafik, kita kena jaga hati kita. Lidah kita mengakui perkataan dia, hati kita juga kena mengakui. Dan juga salah satu cara nak memperelokkan adab yang batin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila kita mengajar hati kita untuk mengakui segala kebenaran. Walaupun kebenaran tu menghentam kita, yakni kita salah, duk bercakap-bercakap tu kita salah. Kita kena kata di lidah dia, hang betul, aku salah. Kemudian kita kena kata apa di hati dia? Hang dengan aku, hang lebih hebat. Kena mengaku, baru elok. Kalau lidah kata hang betul dalam hati, tak apa, tunggu lain masa, aku cari lain. Payah. Dia duk bersifat dengan nifaq. Bukan diri kita tu munafik, tapi ada sifat tu, dia tak betul, jangan, bahaya. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, maka sebaik-baik dan seandainya ia tidak dapat berbuat demikian, tak mampu kita nak menyamakan batin kita dengan zahir, maka sebaik-baiknya ia tinggalkan saja gurunya itu. Kita kena tinggallah guru tu, kena minta uzur cara elok. Ustaz, saya tak dapatlah nak mengaji dengan ustaz kerana ada jadual lain, ataupun saya nak pindah pula pondok, nak pindah madrasah pergi ke tempat lain. Jangan cerita kata saya tak sesuai dengan ustaz, pasal hati saya tak terima ustaz. Pergi cerita tu lagi masam lah muka hamba Allah tu, untuk guru kita, dengan penuh beradab, sehingga sampai suatu masa yang ia dapat menyamakan batin dengan zahirnya. Dia kena tarik diri sehingga mana? Sehingga apabila hati dia baik sangka dah dengan guru dia. Betapa pentingnya hati ni. Ada satu ilmu, bukan satu, banyak, tapi hak ni tak dapat saya sampai ini tak dapat tahu ilmu apa, ilmu faraid. Jangan duk tanya mengaji pasal apa, pasal arwah tok guru saya hisap okok Paknya Hazan. Alim Paknya Hazan faraid, anak murid turun cicit. Sambil duk mengajar tu mai atas kepala kita. Padahal hak itulah mutiara iman keluar daripada asap okok dia tu. Kalau kita tu. Tak boleh hamba kali pasal hati Allah, kan? Tu. Nak kawan alim fiqh, guru Kedah, tuan-tuan pi mengaji kena sabarlah. Kelantan saya tak tahu, tapi kalau turu belah Kedah, tuan-tuan tak tahu siapa yang mengajar tuan-tuan tu. Nampak lekeh, pakai baju pagoda, kain pemburu, tapi bukan calang-calang. Kalau kita pergi kat Pak Sumi tu baju tak pakai, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan martabat apa sikit lagi. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, kedua, hendaklah ia menjauhi daripada bersahabat dengan orang jahat. Jangan kawan dengan orang jahat, adik-adik, supaya dapat mengosongkan
lembaran hatinya daripada segala perbuatan dan pengaruh syaitan manusia. Syaitan ada dua jenis. Satu syaitan setan, satu syaitan manusia, an-nas orang panggil. Syaitan daripada keturunan jin, dan satu lagi setan manusia. Itu syaitan, setan Piramli kita kan. Syaitan manusia ni payah. Kita baca Yasin, dia tak lari. Baca ayat kursi, dia tak lari. Dia kuemai. Silap-silap dia baca dengan kita. Itu syaitan manusia. Macam mana yang dikatakan syaitan manusia ni malam ni nak main mengaji? Tak payah lagi. Kami bakang. Kan? Cik Ma ada sama dalam majlis tu. Cik Ma tu janda anak 8 kan. Contohnya. Tu syaitan manusia. Susut ilmu kita, tersekat amal kita dengan sebab apa? Syaitan manusia. Syaitan manusia ni oliknya kita akan kalah. Pasal dia kawan baik, pasal dia pernah tolong kita, pasal dia ada pengaruh dan sebagainya. Jadi syaitan manusia iaitu manusia yang berperangai jahat, yang sentiasa duk ajak kita buat jahat sekali dengan dia. Tu syaitan. Kalau jahat seorang-seorang, dia seorang lah. Tu tak sampai syaitan. Ni syaitan ni dia dah lah jahat, dia ajak kita sekali. Yang tu kita kena lari walaupun dah kita berumur. Lama tak main golf. Ingat kita duk main golf dulu, dia cerita kenangan-kenangan lama kan. Macam lagu Saloma duk main meleleh di tepi telinga. Main golf hari Jumaat lalah kena dengan setan tu. Setan, sungguh setan tu. Jadi kena jauhkan diri. Dan apabila kita nak jauhkan diri, dia jadi susah pula. Hang tak mau kawan dengan aku ke? Dia kata gitu. Maka kena teknik dia kena halus. Aku tak larat lah dengan hang main. Aku ni dah 4 selendar tinggal. Daripada 4 selendar jadi 2 selendar dah abang gitu. Nak lawan syaitan manusia ni apa dah? Ubat dia peluru mati. Tembok mati. Tembok mati apa dia? Peringat mati. Aku tak mau dah macam lama-lama ni. Kecil manis pun tak turun-turun. Tu. Cerita kata kita nak masuk kubur, dia lari selalu. Pasal dia cukup takut dengan cerita mati. Baik. Kena jauhi. Pasal apa? Sekurang-kurangnya penyakit dengan syaitan manusia ni, iaitu kita buruk sangka dengan orang alim. Kita buruk sangka dengan majlis ni. Ada syaitan manusia duduk di Kuala Lumpur dalam satu masjid yang luas di Kuala Lumpur, dia kata buang masa ustaz kita duk buat apa buka puasa ni. Orang duk angkut, duk kalut waktu buka puasa tu kan. Duk keluar duit nak buat apa buka puasa, majlis buka puasa, dia kata buang masa. Kalau kita makan masing-masing kat rumah ataupun ambil nasi daripada rumah main makan sini, tak habis duit apa pun. Duit ni kita boleh guna kat lain. Dia tak tahu jamu buka puasa dapat pahala orang yang berpuasa. Kalau tidak kita tak buat, nak ambil pahala tu. Yang duk bagi duit itu pasal apa? Pasal kita tak mau sikit pahala, nak ambil pahala orang lain sama. Jadi dia nampak betul. Tu syaitan daripada manusia. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan. Dan walau bagaimanapun ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaan. Lagi adab yang batin, apabila kita jauh daripada syaitan manusia, hati kita akan suci daripada was-was, terutamanya buruk sangka kepada tok guru ataupun guru yang mursyid tadi. Kemudian apabila kita duduk di dalam tarbiyah guru yang mursyid, kena pilih fakir. Handphone mak bagi bawa tak? Boleh bawa sini handphone. Alhamdulillah. Ni waktu duk haji, duk mengaji, duk hafal Quran, guna iPhone Pro Max 13 kan? Lingkup. Sabak sat susah. Ada jadual yang ditetapkan kena sabak. Jangan tengok pada jadual, jangan tengok pada disiplin, jangan tengok pada apa nak khatam. Lepas tu nak baca elok. Nak ambil syafaat Al-Quran. Ni semua besar-besar. Bukan benda kecil, benda yang penting sampai melibatkan kiamat. Tak ada orang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang baca Quran. Dalam Quran penuh nama Allah. Orang berzikir pun tak ada. Berlakulah kiamat. Jadi kita duk jaga alam ni dengan kita hafal Quran. Tak mau bagi alam ni porak peranda. Kemudian apabila dah habis hafal, sambung lagi pengajian agama kita. Ambil pula ilmu-ilmu yang lain. Dalam keadaan ni kita
duduk di dalam keadaan kefakiran, fakir, berhajat hanya pada ilmu, bukan pada harta. Sampai masa dia Tuhan tumpah tu, tak tahu nak abang lah. Banyak. Kita sampai nak menikah pun orang bagi. Tolonglah ustaz kahwin dengan saya. Kan? Sampai ke situ Allah Ta'ala akan layan kita apabila sudah sampai masa dia. Buat masalah kena fakir. Jadi sekadar itu sajalah insya-Allah Ta'ala. Nasihat ke-17 pati ilmu tasawuf, tulen tanda insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan dalam pertemuan ini dan Allah Taala jadikan kepada kita mampu beramal dengan apa yang diterangkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala alaih. Jadi ada satu soalan di sini dalam handphone saya, orang sini tanya, nak jawab boleh? Iaitu soalan yang bersangkut paut dengan mandi jinabah, mandi wajib. Ustaz Syam 92, iaitu pertanyaan, bolehkah kita mandi wajib menggunakan shampoo ataupun sabun? Mandi wajib ni iaitu mandi yang wajib, sebab terjadinya mandi wajib tu kerana berlakunya beberapa sebab. Contohnya keluar air mani. Apabila keluar air mani daripada kita, maka kita tu dinamakan hadas besar, tak boleh semayang. Kalau nak semayang kena suci daripada hadas besar, iaitu cara dia kena mandi. Jadi soalan dia, bolehkah kita mandi wajib tu kita gunakan shampoo? Saya jawab dulu, boleh, tetapi dia ada cara dia. Pada permulaan kita nak mandi itu, apabila air sampai di satu juzuk badan kita tu, air sentuh badan kita tu serta dengan niat saja aku mandi jinabah kerana Allah, maka mandi kita tu jadi mandi wajib. Jadi rukun mandi wajib ni, yang pertama niat, dan yang keduanya meratakan air ke sekalian tubuh badan, sekalian anggota. Rambut kena habis, kulit-kulit kepala ni kena habis, semua bulu-bulu ni yang melekat pada rambut kita kena habis. Kemudian ayak yang kita nak guna tu kena guna ayak mutlak, ayak yang tiada ada qaid. Ayak ni kalaulah kita mandi tang kepala tu, kita ambil sabun terus tanpa air yang kita mandi tu masih belum rata kepada sekalian tubuh badan, maka ayak yang kita guna tu dia bercampur dah, mutaghayyir, dinamakan ayak yang berubah. Ayak yang bercampur dengan sabun yang berbuih-buih tu, apabila dia lalu ke tubuh badan kita, yang tu tak mengesahkan, tak menyucikan kulit tubuh. Kan? Sebab bukan ayak mutlak. Jadi tiap-tiap ayak yang bercampur dengan ayak sabun yang lalu di tubuh badan kita ketika kita mandi wajib, yang tu tak terangkat hadas besar dia. Cara dia macam mana? Mandi seluruh badan kita dengan ayak mutlak, kenakan seluruh badan, celah-celah kangkang kita duduk, punggung kita, kalau perempuan farad dia tu kena duduk kan, terbuka kerana itu dikira bahagian yang zahir. Biar kena ayak habis ke semua, lepas tu barulah kita buh sabun. Apabila ayak mutlak tu dengan niat mandi wajib kena seluruh badan, maka barulah terangkat hadas kita tu suci. Lepas tu barulah kita buh shampoo ke apa ikut sukalah. Nak mandi tentu 3 hari 3 malam pun tak apalah kan. Jadi kepada yang bertanya, moga-moga memberi manfaat. Lepas tu ada satu lagi soalan, saya tak jawab lah, saya sebut saja soalan dia, iaitu adik saya umur 33 tahun tapi dia tak mau kahwin, macam mana nak buat ustaz? Kalau adik perempuan, bagi nombor telefon saya ni, tahulah saya nak buat apa. Cik lah. Kan? Ni saya tak ni lah, masa tak cukup, nanti saya PM tepi lah tu. Ada soalan tak? Ada lagi? Tak ada. Wallahu a'lam. Moga-moga memberi manfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.